Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahi ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ya Allah supaya berikan pada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik lagi yang halal dan amalan yang diterima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak-banyak kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya, dengan keredaannya, insya-Allah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini untuk membicarakan tentang ilmu farah, insya-Allah. Jadi kita berada di dalam tajuk 3 huruf tambahan kepada fa'il madhi 3 huruf. Dan huruf tambahan yang ini adalah huruf tambahan yang bab yang terakhir, bukan habis dah, yang terakhir dalam bab ini, iaitu bab 3 huruf ni, iaitu tambahan alif sin ta. Alif sin ta di depan. Jadi apakah yang dimaksudkan alif sin ta, kita telah bincanglah, dan di antaranya adalah dia punya asasnya. Alif sin ta ni adalah memohon. Asas dia lah, asas dia. Tetapi detailnya tergantunglah kepada kedudukan perkataan itu. Jadi kita telah pergi kepada dia punya contoh-contoh Al-Quran dengan menggunakan dengan menggunakan tambahan alif sin ta. Jadi contoh-contoh yang telah kita beri adalah yang pertama dalam bentuk minta. Maksudnya peranan alif sin ta apabila disambungkan dengan 3 huruf fa'il madhi. Jadi kita dapat dia punya kegunaan dia adalah yang pertama menunjukkan permintaan. Seperti astaghfirullah. Astaghfirullah maknanya minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita telah bincang bahawa menunjukkan kesungguhan usaha ataupun kasabat. Kasabat itu usaha. Jadi yang ketiga adalah menunjukkan kesepaduan ataupun nisbatu. Nisbah. Dan kita telah pun ambil contoh-contoh dia. Dan yang keempat adalah menunjukkan penggunaan atau penggantian. Jadi yang keempat ni adalah contoh Al-Quran yang menunjukkan perkataan itu bermaksud penggantian.
sepatutnya minggu ni inilah tajuk yang kita akan pergi, iaitu maksud yang keempat. Apa dia maksud yang keempat? Iaitu menunjukkan penggunaan ataupun penggantian. Guna ataupun penggantian. Jadi kita ambil satu kataan yang ada berkaitan dengan penggunaan atau penggantian, iaitu kataan badala. Badala ni makna ganti. Ganti. Ataupun menukar. Ganti ataupun menukar. Jadi apabila kita tambah dengan alif cinta jadi istibdala. Istibdala ni maknanya menggantikan tempatnya. Gantikan tempatnya. Jadi ayat Quran yang kita gunakan bagi menunjukkan perkataan badala di dalam Al-Quran, iaitu ayat surah Al-Kahfi ayat 50. Surah Al-Kahfi ayat 50 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bi'saliz zalimina badala, iaitu bi'sa. Bi'sa itu maknanya sangat buruklah. Apa dia? Lizalimin, orang-orang zalim, kemudian mengambil iblis sebagai pengganti Allah, badalan. Badalan. Jadi badalan ini bukannya fa'il madhi. Kalau badala fa'il madhi, tapi kalau badalan dia sudah menjadi isim apa agaknya ni? Mazda. Isim mazda. Badalan adalah isim mazda. Badalan. Isim mazda. Badalan ni adalah isim mazda. Maknanya bi'sa, amatlah buruk, lizalimin, bagi orang-orang yang kafir, orang yang zalim, mengambil iblis sebagai pengganti Allah. Maknanya dia tak ikut Allah, dia ikut iblis. Jadi badalan. Ini maknanya mengganti. Jadi ada baiknya kalau kita pergi pada ayat dia, sebab ayat dia panjang lagi. Kita sini ambil ini hanya ambil yang kita nakkan kataan itu saja. Tapi kalau kita tengok dia punya ayat dia sepenuhnya, insya-Allah kita dapat maklumat yang lebih baiklah, insya-Allah. Jadi ayat 50. Jadi ayat 50 ni ada mengandungi ayat yang kita nak tadi. Tapi cuba kita dengarkan dulu dia punya bacaan dia daripada qari yang muktabarlah, insya-Allah. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Itulah bunyi ayatnya. Jadi ayat ini mengatakan bahawa ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tak sujud. Yang lain semua sujud. Semua malaikat-malaikat, semua penduduk langit, apabila Tuhan arahkan supaya sujud pada Adam, semuanya sujud, melainkan iblis saja yang tidak sujud. Jadi Tuhan kata dialah dari golongan jin. Jadi iblis ni, kecuali iblis yang tak sujud, dia ni adalah daripada golongan jin. Jin ni Tuhan jadikan daripada api. Malaikat ni daripada cahaya. Cahaya lebih mulia daripada api. Lebih tinggi makam daripada api. Maka dia mendurkai perintah Tuhannya. Jadi kerana dia ni dijadikan Allah
daripada api, dia rasa dia lebih mulia daripada Adam yang dijadikan daripada tanah. Dengan sebab itu, maka dia sombong dan dia tak mau sujud. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada aku? Maknanya kamu nak kongsikan arahan iblis dengan arahan Allah tu. Adakah wajar? Ini bukan tanya, tapi ini beritahu jangan. Jangan ikut cakap iblis, tapi ikut cakap aku. Padahal mereka adalah musuh kamu. Jadi iblis itu Tuhan dah beritahulah. Dia adalah sebagai musuh kamu sampai bila-bila. Jangan cuba nak berkawan dengan iblis. Kerana iblis itu musuh kamu yang nyata. Bila-bila pun dia akan menghasut kita supaya jangan beriman pada Allah. Ataupun menghasut kita supaya kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka kerana ikut dia. Jadi jangan buat baik, jangan nak bersahabat, jangan sekali ikut iblis. Kerana iblis itu adalah musuh kamu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi maknanya ayat yang kita hendak tadi adalah ayat inilah, iaitu bi'saliz zalimina badala. Jadi badala itu bukannya fa'il madi, tapi dia adalah kita panggil dia adalah di sini dikata sifat. Jadi badalan itu adalah sifat, kata sifat. Jadi perkataan ini asalnya adalah istabdala, yastabdilu, kemudian payah nak tengok. Istabdil itu fi'il amar dia, kemudian dia punya mazhar kepada istabdala tadi adalah istabdalun. Kemudian isim fa'il dia adalah mustabdil. Dilu. Jadi dia punya isim maf'ul dia mustabdalun. Bagi atas dal dia, kalau isim fa'il bagi bawah dal dia. Jadi ini dia punya kedudukan di dalam ayat. Jadi yang kita hendak ni adalah ayat ini adalah tidak ada tambahan dia. Yang kita hendak tadi yang ada tambahan. Ada tambahan alif sinta. Jadi yang ada alif sinta adalah ayat selepasnya ataupun pada muka surat 134 tadi, nota tu ayat yang ke-4, surah ke-4 ayat yang ke-20. Jadi ini nak tunjukkan penggunaan badala di dalam Quran. Sebagai contoh. Ada lagi yang lain, tapi yang ini kita ambil sebagai contoh dan dia ni adalah masdar kepada badala. Kemudian bila ditambah dengan alif sinta jadi istibdala. Jadi ayat yang kita nak fokuskan ni ayat pada nota muka surat 134 tadi, ayat sebelahnya itu surah yang keempat ayat yang ke-20. Surah keempat ayat yang ke-20. Iaitu nanti kita buka dulu. Surah keempat ayat 20. Okey. Ini ayat dia. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Maksud ayat ini adalah jika kamu ingin apa? Ingin menggantikan isteri kamu dengan yang lain. Maknanya ayat ini untuk orang yang telah berkahwin maksimum lah. Bilangannya maknanya bagi kita 4 lah. Jadi maksimum dah 4 lah. Jadi dia nak kahwin lagi.
nanti lain. Dia nak kahwin lagi, jadi dia terpaksa ceraikan satu, barulah boleh kahwin yang lain. Sebab kalau dia tak ceraikan, jadi 5 tak boleh. Jadi jika sekiranya kamu mau menggantikan isterimu dengan isteri yang lain, maknanya bagi orang yang dah ada 4, dah habis kota dah penuh kota, dia kalau nak kahwin lagi, maka kena ceraikan seorang. Jika kamu menceraikan untuk menggantikan isteri kamu yang sudah ada tu, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Jadi maksudnya adalah yang nombor 1 ni, isteri yang lain ni maksudnya ialah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan menikah dengan isteri yang baru. Maka tidak mengapa. Yang pertama tadi kalau maksimum, isteri itu dah maksimum dah bilangan dia, kota dah maksimum. Kalau nak kahwin lagi kena cerailah seorang. Ataupun di sini maksudnya ialah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan menikah dengan isteri yang baru. Jadi itu maksud menggantikan isteri. Kemudian yang kedua ni, telah memberi kepada mereka seseorang di antara mereka. Mereka itu di sini wanita yang diceraikan walaupun wanita itu baru dinikahi. Manakala nombor 3 ni maksud dia adalah sebagai mahar. Maknanya beri harta sebagai mahar. Dalam ayat ini terdapat dalil membolehkan mahar dengan harta yang banyak. Hanya sahaja yang lebih utama dan lebih patut adalah mengikut anjuran Nabi SAW yang merintahkan untuk meringankan mahar. Namun biasa saja menjadi terlarang, iaitu ketika menetapkan mahar yang banyak dapat mengakibatkan mafsadat agama dan tidak muslihat. Mafsadat itu maknanya merugikan dan muslihat itu menguntungkan. Jadi kalau kamu nak menggantikan isteri kamu dengan isteri yang lain, maka kalau bagi yang lain, kalau apabila kahwin mestilah bagi mas kahwin. Jadi mas kahwin tu apabila kamu nak menggantikan dalam keadaan yang macam tu, maka jangan ambil balik mas kahwin. Mas kahwin tak boleh diambil balik. Jadi di sini dia kata sedang kamu berikan seorang itu yang banyak, iaitu sebagai mas kahwin, jangan mengambil balik sedikit pun darinya. Juga bagi menggantikan isteri itu tak boleh ambil balik dia punya mas kahwin. Jadi apakah kamu nak ambil mas kahwin itu dengan jalan tuduhan dusta, dengan jalan menanggung dosa dan sebagainya. Jadi ini panjang cerita sebenarnya, iaitu orang yang cuba nak cerai dengan isteri dia, yang mana isteri dia tak buat salah. Tetapi kalau dia cerai dan dia tak dapat balik dia punya mas kahwin, mas kahwin bagi dulu banyak, jadi nak balik. Jadi dia buat helah. Buat helah ni adalah dengan tuduhan dusta. Buat helah supaya perempuan tu sendiri yang minta cerai. Jadi apabila perempuan yang minta cerai, jadi bukan salah dia, itu perempuan nak. Dia tebus talak. Apabila tebus talak, dia dapat baliklah dia punya mas kahwin. Jadi dia buat had supaya perempuan tu minta cerai. Jadi apakah kamu nak ambil balik dengan tuduhan dusta? Ataupun dengan menanggung dosa yang nyata. Dosa yang nyata itu di sini maksudnya adalah di sini nombor 5 ni, sesungguhnya mengambilnya adalah haram. Meskipun kamu mencari cara untuk melegalkannya, maknanya menghalalkannya lah, kerana dosa begitu jelas. Hal itu kerana isteri sebelum akad nikah itu haram bagi suami, dan isteri tidak reda menghalalkan dirinya kecuali dengan mahar tersebut. Lalu bagaimana mahar yang sudah menjadi miliknya itu diambil kembali, padahal dirinya dihalalkan kerananya. Kerana bayar mahar itulah maka Allah halalkan. Jadi sekarang ni awak telah pun dapat benda yang halal, tiba-tiba nak ambil balik. Yang menyebabkan benda yang halal tadi, menjadikan benda itu halal adalah mahar. Tiba-tiba nak ambil balik. Di samping itu
Allah SWT juga telah mengambil perjanjian yang kokoh dengan adanya akad dan kesiapan menanggung kewajipan. Maknanya awak telah berakad, telah berjanji dan sebagainya, nak jaga dan sebagainya, tiba-tiba awak cerai, awak ambil balik. Cerai itu pula kerana nak ganti. Bukan cerai, bukannya kahwin ini, cerai kerana nak mengganti. Kamu yang berkehendak, bukan perempuan yang berkehendak. Tapi kamu buat halah supaya perempuan tu yang minta cerai. Dengan itu dia dapat balik. Itu adalah perkara yang diharamkan. Jadi kita fokus kepada perkataan yang kita nak. Apa perkataan yang kita nak? Istibdalan. Istibdalah. Istibdalah ni bukannya fa'il madi, tapi dia adalah Permohonan. dia adalah mazdar. Mazdar. Apa bukti dia mazdar? Mazdar tu buktinya ada alif sebelum alif. Dia cuba tengok dia punya kupasan dia. Istibdal. Istibdal ni adalah ini besar sangat dia punya huruf ni tak nampak lah. Badalah. Istibdal ni adalah fa'il madi. Madi. Dan dia punya kataan asal itulah istabdala fa'il madi, yastabdilu fa'il mudhari', istabdil fa'il amar, istibdalun mazdar. Ini mazdar. Dan mustabdilun adalah isim fa'il dan mustabdalun isim maf'ul. Okey, Habis. boleh? Jadi ini adalah tambahan ini. Jadi maksud dia mengganti. Kalau sekiranya fa'il amar dia, fa'il madi dia adalah istabdala, maknanya dia telah mengganti. Kalau yastabdilu itu maknanya sedang. Kalau sekiranya istabdil, gantikanlah. Gantikanlah. Dan istabdala gantian. Istabdalun ataupun dalan. Itu adalah penggantian. Penggantian. Kemudian mustabdil itu adalah orang yang membuat pergantian. Dan mustabdal, mustabdala itu adalah benda yang ataupun orang yang digantikan. Benda ataupun orang boleh. Jadi sekarang ni apa kedudukan dia di dalam apa namanya, di dalam i'rab. Tuan ada buku i'rab, boleh buka. Ada. Fa in aradtum. Jumpa? Dapat? Banyaknya makan. Wa in aradtum tu adalah waw tu adalah waw istisna. Istisna ni adalah waw permulaan bagi menyambung ayat sebelumnya. Aradtum, aradtum itu adalah fa'il madi. Aradtum tu fa'il madi, mabni ala sukun. Wa ta fa'ilnya, wa huwa fi muhalli jazam, fa'il syarat. Fa'il syarat maknanya ada syarat dia. Apa syarat dia? In. Jika. Syarat di sini. Jika aradtum, kamu hendak, apa dia? Perbuatan dia? Istabdal. Istabdal maknanya menggantikan. Jadi apabila kamu hendak menggantikan, jika itu adalah syarat. Jadi istabdal ni adalah isim syarat. Jadi istabdal aradtum fa'il madi mabni ala sukun. Wa ta tu adalah huwa ataupun dia punya
Dia punya pembuat dia. Tapi fi muhalli jazam. Dia duduk dalam jazam fa'il syarat. Istabdil. Jadi fa'il syarat itu adalah aradtum. Jika kamu hendak menukar. Menukar, jadi aradtum itu adalah jazam. Pasal apa jazam? Pasal dia adalah fa'il syarat. Dapat? Fa'il syarat. Dia Ditulis sini makna dia fi'il madhi, ini fi'il syarat kan, mabni ala sukun. mabni ala sukun. Kemudian ta tu fa'il. Okey. Wa fi muhalli jazam fa'il syarat. Fa'il syarat tu kerana dia adalah duduk selepas jika. Oh. Syarat. Syarat. Dengan syarat. Kemudian istibdal adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu maknanya benda yang dia ambil tindakan ke atas perbuatan. Perbuatan dia hendak. Hendak apa? Hendak menukar. Menukar tu adalah maf'ulhu. Maknanya maf'ul ialah benda yang hendak. Sebab itu dia berbalik atas. Okey. Kemudian zaujin. Zaujin tu mudhafun ilaih. Zaujin mudhafun ilaih. Jadi istibdal adalah maf'ul dia. Manakala zaujin maknanya isteri adalah mudhafun ilaih. Penukaran isteri. Majrur. Penukaran isteri. Mudhafun ilaih. Istabdala tu adalah mudhaf. Manakala zaujin mudhafun ilaih. Sebab itu zaujin terbagi bawah sebab dia mudhafun ilaih. Okey. Okey. Kemudian makanan. Makanan. Ada dalam ayat tu ada makanan. Makana. Tempat isteri. Jadi maka tu adalah makan itu adalah zaraf. Tempat. Tempat apa? Maka muta'alluq. Muta'alluq bistabdilah. Maknanya berkantum balik ataupun kembali balik kepada perkataan istabdil. Jadi makan tu adalah dianggap sebagai zaraf, iaitu tempat. Tempat apa? Ada ayat tadi lah. Jadi jika kamu ingin menggantikan isteri, tempat isteri, tempat itu adalah zaraf. Zaujin adalah mudhafun ilaih. Sebab selepas zaraf mestilah mudhafun ilaih. Mestilah bagi bawah. Jadi bagi bawah zaujin yang pertama itu adalah dia menjadi mudhafun ilaih kepada istibdala. Manakala zaujin yang kedua dia berbaris bawah kerana makan tu adalah zaraf. Jadi setiap nama selepas zaraf adalah berbaris bawah. Maknanya Ustaz, dalam alik simta yang pertama zaujin, yang isteri tu you cakap tadi itu zaraf lah. Lepas tu yang nombor 2 makana zaujin. Itu pun apa dia cakap tadi tu mudhaf, bukan mudhaf Ya, ini makanan ni adalah zaraf. Zaraf tempat, bertempat. Bila tempat yang kedua pun isteri pun bagi bawah juga tu. Bagi bawah jugalah kerana dia lepas zaraf. Okey. Mana alik simta nombor 1 pun bagi bawah, nombor 2. Okey, mana tu dalam alik simta yang pertama tu ialah ni what do you call it? Alik sim zaujin. Alik simta mengganti kan? Ini isim. Ini isim ni bukannya ini isim. Tapi isim masdar. Isim masdar pun dia bagi bawah, mudhafun ilaih. Yang makan ni zaraf pun bagi bawah juga. Ya. Okey. Jadi bagi bawah ni ada 3 sebab. Yang pertama lepas huruf jar. Isim yang duduk selepas huruf jar. Okey. Yang kedua
selepas dia menjadi mudhafun ilaih. Okey. Bukan mudhafnya, mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih lah. Yang ketiga selepas zarah. Zarah. Okey. Ada tiga lah. Okey, thank you. Jadi 3 sebab saja. Yang berbaris bawah hanya 3 sebab saja. Itu saja. Tapi kalau baris atas banyak sebab. Ada 12 sebab. Kemudian yang berbaris dhammah ada 8 sebab. InsyaAllah hari itu kita akan masuk pada bab nanti kita bincangkan isim. Sekarang ni kita bantu isim fa'il. Kita bantu kita dalam bab fa'il. Okey. Tapi dalam selepas ini kita pergi isim. Isim ada sebutlah benda-benda ni, kita akan jumpa lah benda-benda macam ni, insya-Allah. Okey. Okey. Ada apa-apa perbincangan? Ya, okey. Okey. Okey ya. Okey, alhamdulillah. Kalau okey, kita kembali kepada nota kita lah. Okey. Jadi pada nota kita ni yang kita bincang tadi adalah istibdala ni adalah menggantikan ataupun penggantian lah. Penggantian. Jika kamu hendak menggantikan, ini kalau kita beri terjemah macam ni, seolah-olah dia ni perbuatan fa'il, tapi dia bukan fa'il ni, dia adalah masdar. Jadi penggantian. Jadi maknanya jika kamu hendak membuat penggantian isteri di tempat isteri yang sedia ada, itu maksud kalau kita gunakan makna yang mengikut perkataan. Dia ni beri makna bukan dia tidak mengikut perkataan tapi dia ikut maksud. Jadi istibdala ni kalau kita tengok macam ni, makna ni seolah-olah dia fa'il. Tapi dia bukan fa'il. Dia adalah masdar kepada dia punya fa'il madhi. Jadi di sini dia terangkan sikit tentang badalah. Jadi insya-Allah lepas ni kalau kita jumpa perkataan badalah ni, insya-Allah kita fahamlah. Tapi kita ada dengar orang cerita buat haji badal. Haji badal maknanya haji gantilah. Maknanya orang yang buat haji itu adalah menggantikan, dia tak orang yang nak haji itu tak dapat, dia gantikan ataupun dia wakilkan. Buat jadi wakil pun boleh, ganti pun boleh. Tapi dalam ayat ini bukan masalah haji, tapi masalah taat kepada Iblis. Tinggalkan arahan Allah, ikut Iblis, itu badalah. Jadi orang yang buat kerja macam tu, dia adalah orang yang zalim. Orang yang zalim ni maksudnya orang yang melakukan kezaliman pada dirinya sendirilah. Menyebabkan daripada kezaliman itu dia akan masuk neraka kalau dia tak bertaubat ataupun kalau taubatnya tidak diterima. Jadi badalah ni adalah fi'il madhi yang maksud menukarkan daripada 3 huruf. Badilun adalah isim fa'il. Badilun isim fa'il. Dal ni bagi bawah. Badilun isim fa'il. Kalau kita baca badalah, itu bukan isim fa'il. Kalau badalah itu adalah fi'il madhi tambah 1 huruf. Apa huruf yang tambah? Alif. Badalah maknanya salin tukar menukar. Kalau badalah, tapi ini badilun, dal ni bagi bawah. Ini adalah isim fa'il. Pembuat kepada badalah, orang yang menukar. Kalau ubdil, makna tukarlah. Ini fa'il amar, tukarlah daripada 3 huruf. Badalah jadi ubdul. Ubdul ni adalah maknanya menyuruh. Menyuruh seorang lelaki tukarlah. Tukar apa? Tukar tayar kereta ke, tukar apa-apa nak tukarlah, itu punya arahan suruh tukar. Tukar tempat kerja pun sama juga. Badalah. Isim amal. Ya. Isim amal. Amal. Ini fi'il amar. Nah, ya, siap. Fi'il amar.
bukan isim, fa'il. Okey. Dan yubdulu ini adalah menukar. Ini adalah fa'il mudhari'. Mudhari' tu. Mudhari' kepada badala. Yaf'ulu. Ini fa'ala yaf'ulu. Badan dia fa'ala, yang ini yaf'ulu. Ya. Yaf'ulu. Jadi ini maknanya sedang menukar. Kemudian mubdulun, bukan mabdulun, yang ditukar. Maf'ul. Yang ditukar. Kemudian kalau sekiranya la tabdul, maknanya jangan tukar. Ini fa'il nahi. Jangan. Fa'il jangan. Manakala yang sebelah ini yang ditambah dengan alif cinta. Jadi istabdala fa'il madi. Fa'il mudhari' dia yastabdilu. Yang ini tuan-tuan kena betul-betul hati-hati tengok baris dia. Kalau tak tengok baris dia, mungkin kita susah nak beri makna. Fa'il madi yastabdala. Fa'il mudhari' yastabdilu. Dal ni baris bawah. Okey. Kemudian lam ni dhammah lah. Sebab fa'il mudhari' tak ada benda yang menukarkan dia, jadi dia tetap bagi dhammah lah. Jadi yastabdilu. Manakala mustabdilu, yang minta tukar. Yang ni tadi minta tukar. Yang ini yang minta tukar. Iaitu dia adalah isim fa'il. No, Ustaz, boleh saya tanya, mustabdilun dengan apa bezanya isim fa'il yang badilun? Yang dengan yang bawah ni ke? Yang nombor ni, lepas badalah badilun tu, yang menukar. Lepas tu yang minta tukar, mustabdilun. Dua-dua tu isim apa kan? Isim fa'il kan? Ya, ini isim fa'il. Mustabdilun ni isim fa'il. Yang badilun, yang ini mustabdala isim maf'ul. Dal tu bagi atas isim maf'ul. Okey, faham. Dal tu bagi bawah isim fa'il. Okey. Maknanya yang ini yang minta tukar. Ini minta ditukar. Okey. Sikit je bezanya kan. Ini minta ditukar. Kalau istabdil tukarlah. Minta itu tukar amal tu. Amal tu kan. Mintalah tukar. Amal. Amal. Ini fa'il amal. Kalau la tastabdil, maknanya jangan awak minta tukar. Nahi. Jangan awak minta tukar tempat kerja. Awak dah elok dah kat situ dah. Jangan minta tukar lagi lah. Jadi la tastabdil. Jadi jangan awak minta tukar. Yang ini tadi istabdil, awak minta tukar. Mintalah tukar, maknanya arahan. Awak mintalah tukar. Payah jauh dengan keluarga, mintalah tukar balik ke Seremban. Jadi istabdil, minta tukar. Okey. Kalau yastabdilu, menukar. Fa'il madi, fa'il mudhari' tadi. Mudhari'. Kalau ini mustadili tadi adalah yang minta tukar ataupun isim fa'il. Yang ini adalah la tastabdil, maknanya isim fa'il nahi. Fa'il jangan. Jangan. Jangan awak minta tukar. Jadi okey. Ya. Yang saya tanya ni Ustaz, yang lepas badala, pertama tu kan, lepas tu badilun. Isim fa'il kat tu kan? Yang ini isim fa'il kepada 3 huruf. Yang ini isim fa'il kepada 3 huruf badala. Yang ini isim fa'il yang 6 huruf. Telah ditambah alif simta. Okey. Jadi ini pun adalah isim fa'il, ini pun isim fa'il. Cuma ini isim fa'il untuk 3 huruf, yang ini isim fa'il untuk 6 huruf. Yang menukar, yang minta tukar. Ya. Okeylah. Jadi
Badala ni hanya fa'il madhi dia. Betul. Dan mazdar dia adalah badlun. Badlun yang ini. Badlun ini adalah dia punya mazdar kepada badala. Tiga huruf. Manakala mazdar kepada istabdala adalah istabdalun. Tambah alif sebelum akhir. Kerana apa? Kerana dia mula dengan alif. Perkataan ni mula dengan alif. Maka apabila kita nak jadikan dia mazdar, kita tambah alif sebelum akhir. Kalau tiga huruf tak ada tambah apa-apa. Kita cuma dia punya beza baris saja. Daripada badala jadi badlun. Ini mazdar. Tapi mazdar yang ini kita tambah alif sebelum akhir. Mazdar untuk tiga huruf. Tiga huruf. Tolong biasakanlah. Okey. Ingat apabila dia bertambah, apabila perkataan itu bertambah huruf daripada tiga huruf, 4 ke 5 ke 6 ke, dimulakan dengan alif ataupun hamzah di pangkalnya, maka mazdar dia adalah tambah alif sebelum akhir. Kalau tiga huruf, tak ada tambah alif sebelum akhir. Tetapi dia mengikut sebutan Arab. Kat sini badlun. Badlun tu adalah mazdar kepada badala. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Itu menunjukkan penggantian. Manakala tugas yang kelima ataupun fungsi yang kelima adalah menunjukkan tindakan kepada pihak yang lain. Menunjukkan kepada tindakan kepada pihak lain. Jadi contoh yang kita ambil di sini adalah surah Ali Imran ayat 155. Surah Ali Imran 155. Kita pergi kepada surah tu supaya kita dapat makna yang baiklah, yang benar. Tak keluar. Disangkut. Surah yang ketiga. Lima. Ini dunia ayat dia. Dia dah masuk. Ini ayat dia. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Okey, maksud ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu, iaitu berpaling di dalam peperangan, ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan. Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin di dalam perangan Uhud. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebahagian kesalahan dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat pada masa lampau, iaitu sikap yakni sikap menyelisihi perintah Nabi ataupun sikap tidak patuh pada perintah Nabi.
Kerana sebab inilah syaitan berhasil menguasai mereka. Kalau sekiranya mereka mentaati Allah dan Rasulnya, iaitu di dalam perang Uhud ni, di mana satu kumpulan pihak yang ahli pemanah diletakkan di atas bukit dan Rasulullah berpesan, kamu jangan turun daripada bukit ni walau apa pun terjadi. Maknanya itu tempat strategi, kena jaga. Tetapi oleh kerana sahabat-sahabat yang ada atas bukit tu berfikiran bahawa perang dah menang, maka dia pun turun untuk mengusik harta rampasan. Jadi yang ini mereka membantah perintah Nabi, iaitu Nabi kata jangan pergi, jangan tinggalkan bukit ni, tapi ada sebahagian daripadanya turun daripada bukit tu kerana nak kutip harta rampasan. Kerana sebab inilah maka syaitan berhasil menguasai mereka. Kalau sekiranya mereka mentaati Allah dan Rasulnya, tentu syaitan tidak dapat menguasai hati mereka. Jadi maknanya mereka telah buat dosa. Dengan dosa itu syaitan dapat gunakan untuk mempengaruhi mereka. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, iaitu orang-orang yang telah sesat. Jadi ini terima daripada surah Al-Hijr ayat yang 42. Manakala di sini sesungguhnya Allah Maha Pengampun, ada nota yang kelima ni, iaitu dengan memberikan taufik kepada mereka untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah dengan musibah-musibah yang dihapuskan dosanya. Jadi Allah, walau macam mana pun mereka buat dosa tu dan kalah di dalam peperangan tu, tetapi Allah ampunkan mereka. Jadi kataan yang kita hendak di sini adalah yang tambah dengan alif sinta, iaitu yang ini, istazallahum. Istazallahum, kita tengok dia punya kupasan dia adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Manakala hum tu adalah dhamir muttasil fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Jadi menggelincirkan mereka. Jadi perkataan madhi dia adalah menggelincirkan. Kataan menggelincirkan itu adalah fa'il madhi. Manakala hum ni adalah dhamir muttasil fi muhalli nisbin fa'il maf'ul bih. Siapa yang kena gelincir? Mereka. Bukan pembuat. Pembuat di sini kita dah tahu dah bahawa adalah iblis. Iblis yang menggelincirkan mereka. Kerana mereka buat dosa. Dosanya langgar arahan Rasulullah. Jadi apabila buat dosa tu, maka iblis gunakan dosa mereka itu untuk menyesatkan mereka ataupun untuk menggelincirkan mereka. Hum ni mereka itu adalah tentera-tentera yang diarahkan supaya menjaga bukit tu. Jadi ditambah alif sinta. Asalnya apa? Asalnya zalala. Zalala ni adalah gelincir. Jadi istazala maknanya mereka menggelincirkan dengan sesungguh gelincir. Dengan betul-betul dia menggelincirkan sehingga para sahabat yang sangat patuh pada Rasulullah, sangat sentiasa sami'na wa ata'na, tapi dalam hal yang ini mereka digelincirkan oleh syaitan, menyebabkan mereka ambil keputusan turun. Kerana syaitan gambarkan kepada mereka harta rampasan tu benda yang lebih hendak, benda yang lebih baik, sehingga mereka lupa kepada arahan Rasulullah SAW supaya jangan tinggalkan tempat tu. Jadi gangguan syaitan. Apa sebab syaitan boleh ganggu? Sebab buat dosa. Jadi oleh kerana itu, apabila buat dosa, buat satu dosa, syaitan boleh gunakan perbuatan dosa itu kepada benda lain pula. Yang pertama tadi, para sahabat itu meninggalkan arahan Rasulullah. Dengan meninggalkan arahan Rasulullah itu, maka dia dapat menggelincirkan para sahabat. Sehingga mereka terpedaya dengan harta rampasan perang. Jadi itulah dia punya fungsi kepada alif sinta. Tambah dengan
zallala. Zallala adalah gelincir. Jadi dia menggelincirkan. Maknanya menjadikan tindakan kepada pihak yang kedua. Kembali kepada kita punya tadi, iaitu tindakan kepada pihak yang lain. Dalam nota kita tu. Jadi yang kelima ni adalah tindakan kepada pihak yang lain. Pihak yang lain di sini apa dia? Iaitu sesungguhnya menggelincirkan mereka. Mereka itu digelincirkan dengan sebahagian apa yang mereka perbuat. Innamas tazallahumus syaitan bi ba'din ma kasabu. Jadi sesungguhnya telah digelincirkan mereka itu oleh syaitan. Sebahagian apa yang mereka perbuat. Itu menunjukkan bahawa mereka itu buat ataupun tinggalkan tempat yang Rasul kata jangan tinggal itu kerana mereka digelincirkan oleh syaitan. Okey. Jadi maknanya syaitan menggelincirkan, maknanya dia buat pihak orang lain. Bukan zatan yang tergelincir, tapi syaitan tu tindakan kepada pihak yang lain. Siapa pihak di sini? Tentera-tentera yang ada di atas Bukit Uhud. Dia menyebabkan orang lain tu. Bukan dia yang tergelincir. Dia tindakan kepada pihak yang lain. Okey? Dapat ke makna ni? Okey. Okey Ustaz, dapat. Okay. Jadi begitu juga dengan ayat seterusnya, iaitu surah 6 ayat 71. Surah yang ke-6 ayat 71. An-Anfal ayat 71. Dia tak masuk juga. Pokok mana yang nak potong ni? Oh, kejap dia nanti dia dapat. Pokok mana yang nak? Dah tunjuk tadi ayat. Ayat yang 71. Jadi ayat dia berbunyi قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Jadi maksud ayat itu adalah katakan olehmu ya Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang? Kembali ke belakang tu maksud dia adalah maksudnya berbuat syirik. Setelah Allah memberi petunjuk pada kita. Yang ketiga adalah apakah
kami akan menempuh jalan yang mengarah kepada neraka setelah Allah menunjukkan kami ke jalan yang ke syurga. Hal ini tentu tidak diingini oleh siapa pun yang mempunyai akal. Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi di dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawan mengajak ke jalan yang lurus dengan mengatakan ikutlah kami. Ikutlah kami itu kami di situ adalah namun tidak mahu pada diri manusia terdapat pendorong kepada kebaikan dan kepada keburukan. Pendorong kepada kebaikan adalah syariat, manakala akal yang sihat dan fitrah yang selamat. Sedangkan pendorong kepada keburukan adalah setan dan para pengikut serta hawa nafsu. Di antara manusia yang mendorong kepada kebaikan lebih besar. Ada yang di sebaliknya, bahkan ada pula yang sama keadaannya. Jadi dari sinilah diketahui orang yang bahagia dan orang yang celaka. Orang yang celaka pendorongnya kepada keburukan lebih besar, sedangkan orang bahagia pendorongnya kepada kebaikan yang lebih besar. Jadi maksud ayat ini, tak habis lagi tadi. Dikatakanlah sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar dan kita diperintahkan Allah berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi perkataan ini kita hendak tadi adalah yang ada alif sinta. Alif sinta itu adalah yang istahwathu, telah menyesatkan. Jadi perkataan ini istahwahu itu adalah fa'il madi. Fa'il madi, asal katanya adalah hawaya. Hawa. Ialah hawa. Hawa nafsu. Hawa. Jadi istahwat. Jadi telah menyesatkan. Jadi telah mengikut nafsu. Hawa. Jadi hawa. Jadi apabila tambah dengan alif sinta jadi istahwathu. Wathu. Okay. Istahwathu. Jadi telah menyesatkan. Ini adalah fa'il madi. Fa'il madi. Fa'il madi yang 6 huruf. Jadi dia punya perkataan dia adalah asalnya adalah istahwa. Istahwa perkataan asalnya hawaya, bertambah alif sinta jadi istahwa. Ia itu tak dibarikan kerana huruf sakit. Kemudian dia punya fa'il madi mudhari' dia adalah yastahwi. Yastahwi, ia pun tidak dibariskan. Jadi beza antara fa'il madi dengan fa'il mudhari' hanya alif tu ditukar dengan ya. Kemudian wa tu diturunkan barisnya. Jadi daripada istahwa jadi yastahwi. Fa'il mudhari' dia. Manakala fa'il amar dia istahwi. Istahwi. Itu fa'il amar dia. Istahwi. Wa tu ya tu dibuang. Kenapa ya dibuang? Kerana ya tu huruf mati. Apabila fa'il amar dia jadi huruf mati ujungnya. Jadi dia mati pada ya. Apabila huruf tu fa'il amar yang hurufnya mati di ujung dan huruf yang mati itu adalah ya, maka ya itu dibuang, tanda dia huruf mati. Bukannya kita matikan dia, tapi tanda mazum dia adalah dengan cara buang huruf sakit. Huruf sakit dalam kataan ini adalah ya. Jadi apabila ya itu mati, jadi kita buang. Buang tu tanda mati. Tanda mati itu adalah tanda kerana dia fa'il amar. Jadi istahwi. Patutnya wi ada ya. Tapi ya tu dibuang. Jadi dibuang ya tu tanda mati. Maknanya itu tanda mati. Manakala dia punya mazdar dia istahwa'u. Ataupun un. Ada dua lah makna isim. Ya, mana ini adalah isim mazdar. Istihwa'un. Mazdar. Wa'un. Ada tambah alif. Jadi sebab dia mula dengan alif, maka kena tambah alif sebelum akhir. Akhirnya apa? Hamzah. Ya.
Ya. Jadi oleh kerana ya tu dia tak, kalau kita sebut ya dia tak boleh bunyi, jadi disebutkan hamzah. Diganti dengan hamzah. Jadi istihwaun. Kalau kita gantikan dengan ya, apa bunyi dia? Ya mati. Istahwa. Tak boleh nak sebutlah sebab ya tu yang mati. Nak urus sakit. Jadi ganti dengan hamzah. Jadi ganti hamzah jadi istihwaun. Dan mustahwin. Mustahwin adalah isim maf'ul. Isim fa'il, sorry, isim fa'il. Mustahwin. Isim pembuat. Isim pembuat. Manakala isim maf'ul dia adalah mustahwan. Mustahwan dah ada ya. Bezanya yang ini mustahwin tak ada ya, dan waw ni bagi bawah. Manakala isim maf'ul dia adalah mustahwan. Wan ni bagi atas, kemudian ada ya. Ada ya. Okay. Ini adalah isim maf'ul. Boleh? Jadi perkataan ini adalah istahwah. Istahwathu. Maknanya telah menyesatkan kamu. Maknanya perkataan ini dengan tambah alif simta, maka dia sudah menjadi mengambil tindakan untuk orang lain. Iaitu dibelih menyesatkan. Syaitan menyesatkannya. Nya itu nya yang ayat berkenaan dengan itulah. Di sini adalah dikata di sini tadi. Setelah Allah memberi tunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawan mengajaknya ke jalan yang lurus dan ikutilah jalan kamu, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jadi dalam hal ini mereka itu diajak oleh kawan-kawan ke jalan yang lurus. Tapi syaitan mengajak mereka ke jalan yang sesat. Sesat. Disesatkan oleh syaitan di bumi dalam keadaan kebingungan. Sedangkan kawan-kawan dia, para mukmin, mengajak mereka jalan lurus. Tapi dia mengikut syaitan. Syaitan menjadikan mereka sesat. Jadi menjadikan sesat itu adalah perbuatan ke atas orang lain. Maknanya bukan dia yang sesat, tapi dia menyesatkan. Di sini istahwathu syaitan, maknanya syaitan menyesatkan dia. Jadi bila ditambah alif simta ni sudah mengalih makna daripada asalnya perbuatan dia. Sekarang ni alif simta dia telah menyesatkan orang lain. Siapa? Syaitan menyesatkan orang-orang yang beriman. Jadi tambahan alif simta itu adalah tugas yang dikenakan kepada pihak yang lain, ataupun ditulis tindakan kepada pihak yang lain, iaitu orang yang ketiga. Sejauh ini ada tanya sikit Ustaz. Silakan. Yang what who tu apa? Ta tu what who tu domain lah kan. Nya tu kan. Ya. Ta tu what tu what. Tanya masalah ta ni. Ta tu. Okey. Kita kembali kepada ini. Jadi di sini fa'il madi dia adalah istahwat. Jadi ini adalah dia punya fa'il madi dia. Kita tengok di sini. Fa'il madi. Jadi di sini fa'il madi dia adalah istahwa, ada ya. Ya. Ada ya. Apabila dia nak sambung dengan apa namanya hu, Domain.
Hu ni Hu. domain. Ya. Maka ya tu ditukar pada ta. Istahwat. Jadi ini adalah fa'il madi. Fa'il madi yang bersambung dengan fa'il. Fa'il. Bersambung dengan dia. Di sini dikata ha ni adalah dhamir mutasil fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih je. Maknanya dia menyesatkannya. Jadi ta ni asalnya adalah ya. Tapi kalau ya alif maksurah bersambung dengan ha-nya, jadi kalau kita gantikan alif maksurah dengan ha, jadi dia tak boleh nak baca. Jadi nak boleh kan tu ditukar kepada ta. Ya yang hujung ni yang tak dibariskan ini ditukar pada ta. Jadi istahwat. Hu tu nya. Nya ni maf'ulun bih. Orang yang disesatkan. Jadi dia punya fa'il madi dia adalah istahwat. Istahwa ya ni baris, tak ada baris. Tetapi apabila di sini kita nak tambah hu di sini, maka huruf yang akhir itu dimatikan. Apabila nak dimatikan, kalau ya dimatikan, dia macam mana nak sebut? Saya pun tak nak gambarkan macam mana nak sebut. Tapi dia punya kaedah dia, apabila dalam keadaan macam ni, kita tukar pada ta. Alif maksurah tadi kita tukar pada ta. Jadi ta tu kenalah mati. Sebab dia nak bersambung dengan dhamir selepas ni. Jadi sebab itu kita dapat wah tu. Ini memang luar biasa lah. Kita tak jumpa sebab dia huruf sakit. Bila huruf sakit ni dia memang banyak dia punya kaedah-kaedah lain yang kena masuk lain tu, barulah kita dapat bagaimana benda tu terjadi. Tetapi kita fahamlah bahawa apa? Ini adalah fa'il madi. Fa'il madi. Manakala ha tu adalah dia punya maf'ulun bih. Fa'il madi dia tempat ini adalah ya. Bukan ya tapi sebenarnya hamzah alif maksurah. Alif maksurah. Jadi kita tak boleh letak dia di sini kerana dia sudah bertemu dengan fa'il maf'ulun bih ataupun bertemu dengan dhamir. Jadi untuk itu kita kena tukar kepada ta. Ada juga dulu pernah masa belajar dia pernah tanya, kenapa tukar ta, kenapa tak tukar lain kepada ta? Ba ke, ya ke, nun ke, wa ke, dan sebagainya. Jadi itu saya pun tak dapat jawapan dia. Kenapa ditukar pada ta? Begitu juga macam ni. Saya, ni. Kenapa ni? Kenapa tidak ti? Kenapa tidak yi? Sebagainya. Jadi itu dia punya barangkali mengikut sebutan. Bertanggung harap sebut ta, kita sebut ta. Tapi alasan sebenarnya saya juga tak tahu. Saya tak tahu apa sebab ta. Kenapa tidak huruf lain? Kenapa tak huruf ya? Kenapa tak huruf nun? Jadi saya tak boleh jawab lagi lah. InsyaAllah kalau saya dapat nanti saya bagi tahu lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, Ya. saya minta dia tanya lagi lah tentang hal ta ni kan. Ya. Kalau sekiranya dia ni huruf sakit, Ya. selain pada alif waw ya tak boleh digunakan, kita boleh pakai huruf yang lain ke? Asalkan kita matikan je. Sebab kata Ustaz tadi, boleh tambah sin, boleh tambah yalah, sin, nun, tak boleh lah. Sebutan Arab. What? What? Ya, saya pun tak boleh jawab lah. Yalah, betul lah Ustaz. Kenapa dia tak? Jadi kena check lagi lah kenapa dia ambil ta tu. Saya Okey, tak okey, dapat. Sekarang saya tak dapat. Saya tak tahu. Saya kena check lagi lah. Okey. Terima kasih. Okay. Jadi kita kembali kepada kita punya nota. Jadi kita dah habis yang ini. Maknanya dia melakukan untuk kepada orang lain.
Begitu juga dengan surah 22 ayat 73. 22 ayat 73. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka merebutnya kembali daripada lalat itu. Jadi ini cerita pun. 22 73. Surah 22 73. 73. Ni surah Hajj. Surah Hajj. Al-Hajj. Haji, surah Haji. Surah Haji. Ayat 73. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Jadi maksud ayat ini adalah wahai manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah tidak dapat mencipta seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Jadi ayat ini adalah firman Allah, ditujukan kepada, firman ini tertuju kepada orang mukmin dan orang kafir. Bagi orang mukmin, firman ini bertambah ilmu dan basriah, pandangan. Sedangkan orang-orang kafir sebagai penegak hujah terhadap mereka. Jadi yang kedua ni, perumpamaan ni Allah buat untuk menerangkan buruknya menyembah berhala. Menerangkan lemahnya akal orang yang menyembah dan lemahnya benda yang disembah, berhala yang disembah. Jika makhluk yang rendah dan kecil ini tidak mampu mereka cipta, apalagi makhluk yang di atasnya. Maknanya kalau yang kecil ni pun tak berapa nak buat, apalagi yang lebih besar. Jadi yang keempat ni tadi, sebagai wangian yang dioleskan kepada berhala-berhala itu ataupun yang dilomorkan pada berhala-berhala itu. Hal ini menunjukkan berhala itu sangat lemah. Adapun yang mentafsirkan sama lemahnya dengan yang disembah dan lalat itu. Masing-masing lemah, dan yang lebih lemah lagi adalah orang yang bergantung kepada yang lemah dan menempatkan sejajar dengan Rabbil Alamin. Jadi ayat ni Tuhan kata orang yang menyembah berhala itu adalah sia-sia. Jadi sesungguhnya kamu di sini, maka dengarkanlah, arahanlah. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain daripada Allah itu tidak mendapat menciptakan seekor lalat. Jadi sangat lemah seekor lalat. Kemudian kalau lalat itu merampas sesuatu makanan daripada mereka, mereka tak dapat nak ambil balik. Mereka tidak akan dapat kembali lalat. Apa makanan yang lalat curi itu, dia tak dapat nak ambil balik. Begitulah lemahnya. Begitulah lemahnya lalat, begitulah lemahnya orang yang menyembah selain Allah seperti lalat
mencuri makanan dia pun dia tak dapat nak curi, nak ambil balik. Begitulah lemahnya. Jadi sama-sama lemah. Yang menyembah pun lemah, yang disembah pun lemah. Jadi perkataan yang kita hendak adalah perkataan yang yastankizu, iaitu yang merebut kembali. Jadi dalam ayat ini, la yastankizuhu minhu. Maknanya lalat itu tak dapat nak merebut kembali ataupun nak mengambil kembali daripada lalat itu. Orang yang menyembah berhala itu selain Allah itu lemahnya, sebagaimana contoh lemahnya adalah dia kalau lalat ambil makanan dia, curi makanan dia, dia tak dapat nak ambil balik. Jadi perkataan yang digunakan adalah yastankizu. Yastankizu ni adalah perkataan asalnya adalah naqaza. Tambah alif sinta. Jadi dia jadi astanqaza. Ya, tapi ini adalah fa'il mudhari'. Jadi yastankizuhu. Kizuhu. Jadi dalam hal ini yastanqazu ni adalah fa'il mudhari'. Kemudian dia adalah majzum. Kemudian waw ni pula, waw ini adalah dhamir muttasil fi muhalli raf'in fa'il. Jadi waw ni adalah fa'il dia. Fa'il dia. Yang tanqazu, mempertahankannya. Maknanya dia tak dapat nak lepas balik. Jadi waw ni adalah daripada kataan ya mereka, ya ni dia, tapi wa ni jadi ramai. Wa ni wa jamak. Jadi yastanqazu makna dia ramai-ramai. Dia ramai-ramai itu siapa? Orang yang menyembah selain Allah. Dia tak dapat mempertahankan makanan dia yang dicuri oleh lalat. Begitulah lemahnya. Manakala hu di sini, ha di situ adalah dhamir muttasil fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Jadi dalam ayat ni ada dia punya perbuatan dia apa? Astanqaza. Itu fa'il madhi dia. Apabila perkataan mudhari' dia adalah yastankizu. Kemudian ini ya depan ni, kemudian hujungnya ada wa ni menunjukkan jamak. Jadi daripada ya, dia jadi mereka. Kenapa mereka? Sebab ia, dia. Kemudian ada wa jamak. Jadi dia jamak, dia jadi hum. Wa, huma, hum. Jadi hum. Jadi wa ni hum lah, maknanya ramai lah. Manakala hu ni adalah maf'ulun bih. Hu tu apa? Nya. Nya tu apa? Nya ke siapa ni? Dia tidak dapat mempertahankan nya. Nya tu apa? Nya siapa? Di sini maf'ulun bih. Tulis sini maf'ulun bih. Tapi dia punya ikut ceritanya, hu tu siapa? Jadi hu tu adalah makanan. Makanan yang dicuri tu. Benda yang dicuri oleh lalat. Dia tak dapat nak mempertahankan. Dia tak dapat nak ambil balik. Okey. Jadi ada dia fa'il, ada dia punya maf'ulun bih, dan ada dia punya fa'il. Ini fa'il. Isim fa'il. Ada fa'il, ada isim fa'il, ada maf'ulun bih. Lengkaplah satu ayat. Jadi ini kira satu ayat ni. Yastankizu. Ini satu ayat. Ada pembuat, ada perkataan, ada dia punya perbuatan, dan ada dia punya benda yang dibuat. Lengkaplah satu ayat. Ini dikira satu ayat. Okey. Jadi dia punya fa'il madhi dia adalah istanqaza, nun qaf za, jadi tambah alif sin ta, jadi istanqaza. Kemudian fa'il mudhari' ni yastankizu. Itu kalau satu, kalau dua, kalau ramai tambah wa, sebenarnya wa nun. Tapi oleh kerana wa nun dia sekarang ni
Itu ditambah dengan fa'il, jadi nun tu dia buang. Tambah dengan tambah dengan hu, menyebabkan wa ni dia buang. Kemudian dia punya fa'il amar dia istankiz. Manakala dia punya mazdar dia istinqazu, zun. Zun ataupun zin ke zi ke boleh lah. Tengok keadaan ayat lah. Itu isim maf'ul, isim fa'il. Isim maf'ul dia adalah mustankizu. Mustankizu. Yang ini tadi adalah mazdar istinqazun. Yang ini adalah mustankizu, isim fa'il. Manakala isim maf'ul dia mustanqazun. Okey. Jadi sudah membawa makna mereka mempertahankan. Bukan mereka itu bertahan, tapi mereka mempertahankan benda lain. Mempertahankan apa? Mempertahankan ataupun mengambil balik makanan yang dirampas oleh lalat, mereka tak mampu. Okey? Itu ayat yang dan ayat yang seterusnya adalah ayat surah yang ke-7 ayat 116. Iaitu mereka menyihir mata manusia dan menjadikan takut kepada mereka. Jadi surah yang ke-7 adalah surah Al-A'raf ayat yang ke-116. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Okey. Jadi maksud ayat 116 ini adalah dia, iaitu Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut kerana mereka memperlihatkan sihir yang menakjubkan. Jadi di sini lemparkanlah lebih dulu. Ada tanda satu sini, setelah mereka melemparkan, satu itu maksudnya tongkat dan tali dan tongkat mereka. Jadi maknanya Musa berkata kepada ahli-ahli sihir, Firaun yang nak lawan sihir dengan ahli-ahli sihir Firaun tu, lawan Nabi Musa. Jadi Musa berkata, kamu lempar dulu. Maknanya kamu buat sihir kamu dulu. Mula-mula mereka bertanya, siapa yang nak lempar dulu? Siapa yang nak sihir dulu? Jadi Musa kata, kamu lemparkan dulu. Maknanya kamu buatlah sihir itu dulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang yang banyak. Jadi bukan benda itu jadi sungguh. Ahli sihir itu lemparkan tongkat dia dan dia punya tali itu seolah-olah nampak macam ular yang bergerak. Tetapi apabila mereka melemparkannya, mereka menyihir mata orang yang ramai dan menjadikan orang itu rasa takut. Kemudian bila dia buat yang dia punya benda yang dilemparkan itu jadi macam ular, itu adalah bukan benda itu jadi ular, tetapi dia sihir mata orang yang melihat tu. Nampak macam seolah-olah macam ular. Tetapi dia bukan ular. Tapi dia sihir, dia gunakan ilmu sihir untuk menjadikan mata orang nampak tu macam ular. Jadi mereka memperlihatkan sihir yang hebat, seolah macam hebatlah. Jadi perkataan yang kita nak tengok ni tadi adalah perkataan ini. Istarhabu. Istarhabu.
Jadi pangkalnya ada, tapi oleh kerana ini besar sangat, tak nampak. Jadi di sini waw ada waw depannya. Waw tu adalah waw ataf. Sebelum ni ada waw, tapi ini oleh kerana besar sangat ni tak nampak. Waw ataf. Dan istarhabu ini adalah fa'il madhi. Istarhabu ni fa'il madhi asalnya rahaba. Rahaba. Istarhabu ni adalah menakut-nakutkan, menakuti mereka ataupun mensihir mata mereka. Fa'il madhi. Wa itu adalah wa dhamir mutasil fi muhalli raf'in fa'il. Jadi wa ni adalah mereka. Mereka mana? Mereka ni ahli sihir. Ahli sihir tu apa dia buat? Dia ni mensihir orang-orang yang ada di keliling tu, termasuk Firaun, nampak macam seolah-olah benda tu bergerak seperti ular. Manakala hum di situlah dhamir muttasil fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Macam yang tadi jugalah. Jadi wa ni adalah menunjukkan jamak, depannya adalah dia. Apabila dia dengan wa, jadilah mereka. Hum. Dan hum di sini pula adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu maknanya benda yang disihir. Jadi dia menggunakan benda yang disihir itu untuk menakutkan mereka. Jadi istarhabu adalah perkataan daripada rahaba tambah alif sinta yang bawa maksud menakutkan mereka. Maknanya membuat tindakan untuk orang lain, bukan untuk dia. Dia menakutkan orang. Itulah yang kita panggil tadi sebagai tindakan kepada pihak yang lain. Jadi di sini sarru a'yunin nas wastarhabuhum. Jadi mereka mensihir. Saharu sihir. Ainun mata-mata manusia. An-nas. Kemudian wastarhabu dengan menjadikan mereka takut kepada mereka. Kepada mereka di situ adalah benda yang disihir ataupun ular yang disihirkan oleh ahli-ahli sihir. Cerita seterusnya, lepas itu apabila Musa diarahkan oleh Allah supaya lepaskan tongkat dia, maka tongkat dia menjadi ular, bukan seperti ular yang dicampakkan, yang disihir oleh ahli sihir. Itu dia bukan ular betul, dia hanya nampak. Tapi yang ular yang Musa campak dengan tongkat dia itu, ular yang betul-betul hidup, syurga cepat, pantas, duduk makan semua. Dia punya ular-ular yang disihir oleh ahli sihir. Jadi dengan sebab itu, ahli sihirnya dia tahu sihir, maka dia tahulah ini betul-betul punya ini bukan sihir. Jadi dia yakinlah bahawa ini adalah daripada Allah, mukjizat dari Allah. Mereka pun teruslah beriman kepada Allah. Mereka Firaun pun marah. Apakah kamu beriman pada Musa sebelum aku beri kebenaran? Memanglah dia tak akan beri kebenaran. Sampai mati pun dia tak beri kebenaran. Sebab dia yakin dia yang Tuhan. Dia nak supaya rakyat dia menyembah dia. Sebab dia rasa dia Tuhan. Dia kan tak tahu dia tu lemah macam orang lain juga. Dia pergi bayar air macam orang juga. Dia pun makan macam orang lain juga, tidur macam orang lain juga. Jadi mana dah dengan Tuhan dia tahu, tapi dia nak supaya manusia ini menyembah dia. Merasakan dia ini besar dan sebagainya. Dan itulah di sini maksudnya istarhabu, maksudnya adalah menakutkan orang lain. Bukan dia yang takut, dia menakutkan. Ditambah halisinta tu daripada perkataan asalnya adalah dia takut kepada menakutkan orang lain. Okey? Okey, boleh. Okey? Boleh? Okey. Ada pertanyaan? Ini adakah dia ni one complete sentence ni Ustaz? Ya. Wastarhabuhum. Satu complete sentence Ya. Yang ni ada ni jawab yang betul dia. Ini boleh katakan satu ayat yang Satu ayat. satu ayat kan? Dia ada fa'il, ada fa'il,
Fa'il dia ada, maf'ulun bih. maf'ulun Ayat bih. Satu ayat tu. Okey. Makna dia lengkap. Itu satu ayat dah. Dah jadi Lengkap satu makna ayat dia dah. lah. Dia syarat fa'il dia ada fa'il, ada dia punya pembuat fa'il dan ada dia maf'ulun bih. Itu Okey. dah lengkap lah. Tapi kalau ayat tu ayat lazim, ayat fa'il lazim, tak payah ada maf'ulun bih. Okey, satu ayat juga tu. Dia tidur, dah cukup dah. Okey, Itulah satu ayat juga. Okey. Tapi ini dia menakutkan mereka. Dah satu ayat dah. Hum Okey, itu okey. adalah maf'ulun bih. Hmm. Kalau yang ini adalah wa ni adalah jamak kepada dia. Mereka lah. Jadi mereka jadi apa namanya? Telah menakutkan mereka. Mereka itu adalah maf'ulun bih dia. Siapa yang buat? Yang buat tu ahli-ahli sihir yang di sini dalam istahhabunya ada dia. Fa'il madhi. Dan dia saja seorang. Tapi kalau ada wa sesudahnya, maka itu adalah jamak. Jadi dia jamak maknanya hum juga. Iaitu huwa, kalau dua orang, huma, kalau ramai, hum. Jadi hum yang pertama ni adalah pembuat, hum yang kedua itu adalah maf'ulun bih. Jadi dia lengkap satu ayat. Okey. Tapi dalam segi bacaan Ustaz kan, Ya. dalam segi bacaan kadang kita baca tu panjang, dia mana tu ayat tu bukan kita dah komplit, kita faham ayat tu kita berhenti. Dalam ayat Quran kadang ada yang ayat yang panjang tu baru dia ada wakaf. Dia tak setimpal makna kan. Makna tu kita faham. Kita nak berhenti boleh, tempat nak mulakan balik boleh. Kebanyakan orang bila dah komplit satu sentence, dia berbalik-balik, dia keluar balik ayat dia tu. Macam dalam segi bacaan lah. Ya, bacaan. Bacaan tu kalau kita baca kat sini ya boleh lah. Wastarhabuhum. Berhenti. Boleh. Boleh Tapi tu. ayat ni, dari segi ayat, keratan dia dah lengkap dah. Okey, Tapi betul. walaupun lengkap, kita tak tahu apa ceritanya sebelum tu atau selepasnya. Jadi kita kena berhenti pada tempat yang mempunyai makna yang tepat, yang penuh lah. Mana yang Ustaz Maklum cakap, the mana tu kalau kita satu ayat yang kita baca tu is a paragraph by itself lah. Satu cerita tu. Paragraf. Ya. Boleh saya masuk begitu? Macam ayat panjang, okey, paragraf di situ. Dia begini, Quran ni, ini ayat dari segi kalimah. Maknanya kalimah wastaqum ni adalah satu kalimah yang ada dia punya pembuat, ada dia punya maf'ul bihnya, maknanya lengkap dah satu ayat. Tetapi bila kita baca Quran, tak bolehlah baca satu ayat, lepas tu berhenti, ambil ayat yang kedua, berhenti yang ketiga. Jadi makna dia tak akan bersambung. Walaupun satu ayat, tapi dia ada makna lain sebelumnya. Maknanya kalau kita satu ayat, kita faham, tapi apa benda yang ditakutkan. Jadi untuk dapatkan makna yang lengkap, maka kena baca dia punya ayat yang berkaitan. Macam ayat sini. Saharu ayunin. Lenas. Jadi maknanya mereka menyihir mata-mata manusia. Dan ini satu ayat ni. Waharu ayunin lenas ini satu ayat. Tapi kalau kita baca di sini saja, berhenti di sini saja, jadi tak dapat makna keseluruhan lah. Tapi makna ayat kita faham lah. Dia telah menyihir mata manusia. Satu ayat lengkap. Tak ada masalah dah. Kemudian wasta, ada wa di sini. Jadi wa di sini wa ataf lah. Wa ataf itu maknanya dia menggunakan sihir, dan dengan sihir itu dia menakutkan mereka. Jadi menakutkan mereka ni ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi, kalau kita baca hari ini saja, kita berhenti. Kita berhenti ni saharu ayunin nas. Berhenti. Lepas tu wastaq itu maknanya makna itu ada, tapi tidak bersambung lah. Jadi kita tak faham lah apa cerita sebenarnya. Jadi untuk tahu cerita sebenarnya, kita kenalah ambil bukan satu paragraf, satu section lah.
Section yang mempunyai makna yang lengkap. Yalah. Jadi kalau kita berhenti satu-satu ni boleh, tak salah. Tinggal lagi tak dapatlah makna dia. Sebab dari segi ayat tu lengkap. Macam ini ayat ni. Tak ada masalah ini. Maknanya ini adalah fi'il amal. Dia telah mensihir. Apa yang disihirnya? Ainun. Ainun. Jadi tahulah bahawa yang disihir itu adalah ainun. Dan Anas ni adalah manusia yang tukang pembuatnya. Yang membuat sihir itu, yang mengerjakan perbuatan sihir itu adalah manusia. Yang kena sihir itu adalah mata. Jadi apa namanya? Jadi kena baca ikut dia punya rangkap lah. Ya, betul lah. Bukannya baca satu ayat, kalau ayat pendek kita tak dapat makna yang lengkap lah. Ya, macam kalau cerita surah Nabi tu dia cerita Nabi Nuh, Nabi apa semua sekali satu cerita kita tahulah perangkaian dia tu. Ya. Itu yang saya faham lah. Okeylah. Dalam segi bacaan dia. Okeylah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Kali ada yang nak pergi apa? Pasal tani. Apa dia panggil tu? Tak apa dia cakap. Pagi ni kat masjid dia apa dia panggil? Dia mewah. Dia panggil tak perasan. Apa dia? Tak perasan lah Ustaz ada. Dia pukul 8. Jual belilah. Dah beli. Okeylah, kita berhenti di sini dulu. Terima kasih Ustaz. Ada 1 jam lagi insya-Allah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Habis pukul 12 kan? Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Segala puji hanya bagimu ya Allah, kami sentiasa memujimu ya Allah, kami meminta pertolongan dan meminta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran kami ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadi kalau kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang keredai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga hanya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu minkum. Ya Karim. Terima kasih Ustaz.